Cari nilai-nilai M jika setiap persamaan kuadratik berikut mempunyai dua punca nyata yang sama. Kata kunci yang dibagi dekat sini adalah dua punca nyata yang sama. Cikgu percaya bila dengar kata kunci ni, kamu dah boleh terbayangkan dua term lagi, iaitu dua punca nyata yang berbeza dan tiada punca nyata. Maknanya kata sebenarnya kamu dah boleh relate rumus yang bakal kita gunakan, iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC. Cuma kita tak bolehlah buat B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada sifar. Kalau lebih besar daripada sifar, itu dah jadi dua punca nyata yang berbeza. Kita juga tak boleh buat B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada sifar. Sebab itu dah bermaksud tiada punca nyata. Jadi kalau lebih besar tak boleh, lebih kecil tak boleh, apa option yang tinggal? Sama dengan sifar. Barulah kita akan katakan dua punca nyata yang sama. Selaraslah dengan maklumat yang dibagi. Okey, jadi dekat sini apa kita buat? Kita punya persamaan kuadratik dah disusun dalam bentuk arm dia. Cuma B kita, kita tahulah B tu merujuk kepada pemala bagi X. Dekat sini, dekat persamaan ni, kita ada dua sebutan yang ada X. Jadi macam mana kita nak dapatkan dia punya bacaan B tu? Kita kena faktorkan dahulu. Jadi nak faktorkan macam mana? X kuasa 2 tambah dengan X. Nampak cikgu nak faktorkan yang X tu. Sebab cikgu nak dapatkan pemala bagi X. Jadi yang tinggal dalam kurungan adalah negatif 6X tolak dengan 2M. Negatif 6. Ini negatif 6. Okey, tolak dengan 2M. Okey, nak tahu betul ke tidak apa yang kita faktorkan? Cuba kita kembangkan balik. Mesti dapat macam yang atas. So, dia akan jadi positif X. Kalau kita darabkan dengan negatif 6, kita akan dapat negatif 6X. Sama tak? Sama. Positif X, kalau kita darabkan dengan negatif 2M, kita akan dapat negatif 2MX. Sama tak macam atas? Sama. Maknanya kata apa yang kita faktorkan ni dah betul. Okey, dan secara tak langsung negatif 6 tolak 2M ni adalah kita punya B. Sebab apa? Pemala bagi X. Okey, yang lain-lain ni tulis je balik. Tolak M tolak 1 sama dengan sifar. Okey, sekarang ni cikgu nak keluarkanlah AB dengan C tu supaya kamu lebih jelas. Okey, A sama dengan 1. A adalah pemala untuk X kuasa 2. B kita adalah pemala bagi X, iaitu negatif 6 tolak 2M. Dan C kita adalah sebutan tanpa pemboleh ubah, tanpa X tu lah. Mana kata C kita yang baki belakang-belakang ni kan, negatif M tolak 1. Okey, kita masukkan ke dalam rumus yang kita dah bincangkan tadi. Maka dia akan jadi B kuasa 2. B kita apa? Negatif 6 tolak 2M. Okey, negatif 6 tolak 2M. Ingat kuasa 2. Tolak 4AC. Okey, 4AC. A kita apa? A kita 1. C kita apa? C kita adalah negatif M tolak 1. Sama dengan sifar. Nampak tak? Cikgu masukkan je dekat rumus yang kita dah figure out tadi. Okey, dekat sini kita kena kembang-kembangkan ni. So ini dia akan jadi negatif 6 tolak 2M darab dengan negatif 6 tolak 2M. Okey, tolak dengan ini kita boleh kembangkan macam biasa. So dia akan jadi tambah 4M tambah 4 sama dengan sifar. Betul tak? Sebab negatif 4 darab 1 dapat negatif 4 lah. Lepas tu negatif 4 ni pula kembangkan pula dengan dalam kurungan ni. So, dia akan jadi negatif 4 darab dengan negatif M, positif 4M. Negatif 4 darab dengan negatif 1, dia akan jadi positif 4. Kalau tak nampak, tolong tulis. Kamu akan nampak benda ni, insyaAllah. Okey, sekarang tinggal kita nak kembangkan di antara dua yang kurungan ni kan. Okey, dia akan jadi negatif 6 darab dengan negatif 6, 36. Negatif 6 darab dengan negatif 2, kita akan dapat 12M. Kan? Okay, lepas tu negatif 2M darabkan dengan negatif 6, dia akan jadi positif 12M.
Negatif 2M darab dengan negatif 2M, dia akan jadi 4M kuasa 2. Okay, yang belakang-belakang ni tulis je balik. Tambah 4M tambah 4 sama dengan sifar. Okey, kat sini kita boleh pemudahkan 12M dengan 12M dengan 4M. 12 tambah 12 tambah 4, dia akan jadi 28. Okey, jadi kita akan tulis 4M kuasa 2 tambah dengan 28M. Dan seterusnya 36 tambah dengan 4, kita akan dapat 40 sama dengan sifar. Okey, dekat sini cikgu rasa kamu pun dah nampak dah sebenarnya. Kita akan gunakan kaedah pemfaktoran. Cuma sebelum tu kita boleh kecilkan lagi benda ni. Okey, 28 kalau bahagi dengan 4 dapat 7, 40 bahagi dengan 4 dapat 10. Maknanya kata semua ni kita boleh bahagikan dengan sifar 4. So yang tinggal adalah M kuasa 2 tambah dengan 7M tambah dengan 10 sama dengan sifar. Dekat sini baru kita factorizekan, tekan je lah calculator tu. Okey, kita akan dapat dua nilai. Yang pertama kita akan dapat, bukan X tapi M. Kalau calculator memang dia akan detect X sahajalah. Okay, cuma macam cikgu cakap, X tu sekadar huruf. Kita menjawab based on huruf yang dia bagi. So, kita ubah je X tu kepada M. Nilai yang pertama adalah negatif 2 dan nilai yang satu lagi adalah negatif 5. Okey, so yang atas ni step kena tunjuk juga. Jangan lupa M tambah 2 sama dengan sifar. M tambah 5 sama dengan sifar. So, atas lagi dia akan jadi M tambah 2, M tambah 5 sama dengan sifar. Jadi dah siap dah sebenarnya. Nilai-nilai M kita adalah negatif 2 dan negatif 5. Jadi cabaran untuk soalan macam ni adalah kita kena kenal pasti betul-betul nilai A kita, nilai B kita dan nilai C kita. Macam ni nilai B nampak tak? Kita kena buat pemfaktoran apa semua. Cabaran ni dekat situ je lah. Okay?